Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita hari ini memaklumkan satu kes COVID-19 disahkan meninggal dunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menyertai sidang media yang berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 66 tahun yang merupakan kes 5019. Kes ini telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19 dan telah dimasukkan ke unit rawatan intensif Pusat Pengasingan Kebangsaan. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga keluarga mendiang diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi pemergiannya. Sementara itu, 113 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 6,813 kes. Terdapat 47 tambahan kes-kes baru kepada 11 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru telah dikesan. Kluster-kluster ini ialah kluster 6347 yang mengandungi 6 kes, kluster 6425 4 kes, kluster 6427 5 kes, dan kluster 6678 mengandungi 5 kes. Dalam pada itu, satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster 1848. Oleh demikian, jumlah kluster yang aktif adalah sebanyak 113 kluster. Sementara itu, terdapat 2 kes import yang dicatat pada hari ini yang mana kedua-duanya telah tiba ke negara Brunei Darussalam daripada Manila 15 September 2021 dengan menaiki penerbangan di Raja Brunei BI 684. Manakala terdapat 44 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 139 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 4,582 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,185 kes. Di kalangan kes-kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dan 1 kes lagi masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 34 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,137 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 344,445 ujian. Pada sidang media yang sama, Menteri Kesihatan juga menasihatkan penduduk yang tinggal di mukim-mukim zon merah untuk tidak keluar kecuali untuk mendapatkan barangan keperluan sahaja. Di samping itu, mereka juga tidak digalakkan untuk berkunjung ke rumah jiran berdekatan di mukim-mukim zon merah. Menteri Kesihatan juga menasihatkan agar penduduk memahami mukim-mukim berkenaan mempunyai risiko yang tinggi dan memainkan peranan masing-masing. Jaga dan menasihati antara semua. Kementerian Pendidikan menerima jaminan daripada Cambridge Assessment International Education CAIE bahawa tiada perbezaan dalam pensijilan yang akan dikeluarkan oleh pihak CAIE sama ada berdasarkan peperiksaan atau school-based grades. Menteri Pendidikan menjelaskan perkara tersebut dan menambah tiada perbezaan kepada pencapaian grade-grade berkenaan.
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan dan Kementerian Kesihatan pagi tadi menerima sumbangan berupa peralatan dan perlindungan diri daripada Republik Rakyat China melalui Nanjing Municipal People's Government, Syarikat Nanjing Chemical Construction Co. Limited dan Syarikat NJNCC Sdn Bhd. Penyerahan sumbangan berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menerima sumbangan yang diserahkan oleh Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Sumbangan tersebut dihasrat dapat membantu Kementerian Kesihatan serta Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan melaksanakan tugas-tugas hariannya dalam pengurusan menangani penularan COVID-19 di negara ini dan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan petugas yang berada di barisan hadapan, iaitu bukan klinikal, dalam beberapa operasi bagi mencegah penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Pelbagai bentuk sumbangan terus diterima oleh Kementerian Kesihatan dalam membantu kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Para penyumbang terdiri daripada Famous Textiles Sdn Bhd, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei dan Force Management Service Private Limited. Sumbangan terus diterima daripada orang-orang persendirian. Orang ramai ingin menyumbang boleh menghubungi MOH Emergency Operation Center melalui talian 7295712. Sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-28, Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil bagi ayahanda, bonda dan anak anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis yang diselajurkan dengan doa kesyukuran itu disiarkan lewat petang tadi melalui semua saluran televisyen dan rangkaian radio. Bacaan Yasin dan Tahlil dipimpin oleh Muhammad Amaluddin bin Haji Jamaluddin, Pegawai Masjid Al-Amirah Al-Hajah Maryam, Kampung Cerudong, serta sementara doa tahlil dan doa kesyukuran dibacakan oleh Haji Muhammad Izzat Izzuddin bin Bukan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Imran, Pegawai Masjid As-Salihin. Sementara itu, sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-28, rancangan Rampai Pagi akan membawakan edisi khas esok 29 September 2021. Edisi khas bermula pukul 7.20 pagi hingga 10 pagi dan boleh diikuti menerusi saluran RTB Perdana, RTB Sukma Indra, Facebook Live RTB News dan RTB Co. Tahun ini, Hari Perkhidmatan Awam ke-28 membawakan tema Perkhidmatan Awam berintegriti dan berinovasi, membangkit pembangunan negara. Pelbagai usaha dilaksanakan dalam meningkatkan daya ketahanan kaum wanita daripada ketidakpastian di masa hadapan. Antaranya meneruskan peruntukan perkhidmatan kesihatan bagi kaum wanita dan perempuan dan memberikan sokongan keusahawanan bagi perusahaan-perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Setiausaha Tetap Ekonomi di Kementerian Kewangan dan Ekonomi menggariskan perkara tersebut pada Forum Wanita dan Ekonomi, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Dan Dr. Hajah Mai Faizah binti Haji Ahmad Arifin turut menekankan kepentingan dialog yang berterusan di antara pihak awam dan swasta dalam mengenal pasti jurang, cabaran dan strategi yang bersesuaian
bagi menangani halangan-halangan ke arah pemerkasaan ekonomi wanita dan dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif serantau. Forum Wanita dan Ekonomi APEC WEF diadakan secara atas talian baru-baru ini dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Jan Tierney, Menteri Bagi Wanita New Zealand. Forum bertemakan Women Economic Empowerment Post-COVID-19 yang memberi tumpuan kepada langkah yang diambil oleh ekonomi APEC dalam menangani kesan dari ketidakseimbangan terhadap kaum wanita semasa penularan pandemik COVID-19. Mesyuarat juga mengesahkan kenyataan 2021 Forum Wanita dan Ekonomi APEC. Dapatan daripada Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO menunjukkan pandemik COVID-19 telah memberikan kesan terhadap pekerjaan belia yang melebihi kesan kepada golongan dewasa. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh Setiausaha Kemasyarakatan dan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi mesyuarat pegawai-pegawai kanan bagi Majlis Komuniti Sosio Budaya ASEAN SOKA semasa dialog platform inovasi buat kali pertama. Dialog yang diadakan secara persidangan video itu bertemakan pekerjaan belia dan digitalisasi dalam perspektif Komuniti Sosio Budaya ASEAN ASCC. Menurut Dayang Haja Nur Ashikin binti Haji Johari, memandangkan rantau ASEAN mempunyai sekitar 40% penduduk belia, sokongan dasar yang luas sangat diperlukan untuk memastikan ASEAN dapat memenuhi keperluan dan aspirasi para belia yang juga akan menentukan masa depan mereka bersama ASEAN. Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ashari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Yang di-Pertua Majlis Belia Brunei, dalam dialog tersebut antara lain menekankan ASEAN sememangnya menyedari teknologi, media sosial dan belia adalah saling berkaitan. Golongan muda bukan hanya merupakan pengguna aplikasi teknologi, malah mereka juga merupakan pembaharu yang akan membuka jalan bagi menghasilkan lebih banyak pembaharuan. Dialog diungkayahkan oleh ASCC melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku Sekretariat Kebangsaan dan pengerusi ASCC 2021 dengan kerjasama Majlis Belia Brunei dan Sekretariat ASEAN. Saranan serta cadangan yang terhasil daripada dialog akan dibincangkan lagi dalam mesyuarat SOKA ke-31 yang akan diadakan esok dan seterusnya dihadapkan ke mesyuarat ASCC ke-26 untuk dikongsikan dengan badan-badan sektoral ASCC yang berkaitan. Pusat Pengkajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KUSB menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi memperkasa dan memantapkan keupayaan dalam bidang penulisan khat dan kesenian Islam. Penandatanganan MOU diadakan secara maya. Menandatangani bagi Pusat Pengkajian Kesenian dan Kaligrafi Islam, Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan, selaku pemangku pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Manakala KUSB diwakili oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais KUSB. Di bawah MOU itu, kedua-dua belah pihak akan bekerjasama dalam bidang yang berhubung kait dengan pengkajian kesenian dan kaligrafi Islam. Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Negara Brunei Darussalam MPABD hari ini mengadakan Majlis Doa Kesyukuran bersempena ulang tahun penubuhannya yang keempat dan Hari Maritim Sedunia secara maya. Hadir Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Liu alias Matin, pemangku Ketua Eksekutif MPABD. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dan diikuti dengan doa kesyukuran. Tema Hari Maritim Sedunia tahun ini adalah Seafarers at the Core of Shipping's Future, bertujuan untuk mengetengahkan peranan penting yang dimainkan oleh para pelaut bukan sahaja di masa terdekat ini tetapi berterusan di masa hadapan.
Gara-gara perbuatan mencetuskan kebimbangan awam menerusi rakaman video mengandungi kenyataan yang salah, seorang perempuan warga tempatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate hari ini. Hajah Faizah binti Haji Abdul Ghaffar didakwa di bawah Seksyen 34 Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 dan jika didapati bersalah akan berdepan denda RM3,000 dan 3 tahun penjara. Dalam rakaman video tersebut, defendant mendakwa sebuah restoran di Mabuhay menjalankan operasi menggunakan pekerja yang melanggar perintah kuarantin semasa diperiksa oleh pihak polis. Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Unit Perkhidmatan Kaunseling bahagian pentadbiran kini membukakan talian syifa. Warga persekolahan Arab dan Agama, khususnya guru-guru, pelajar-pelajar dan para ibu bapa dialulukan menghubungi nombor yang tertera untuk mengongsikan sebarang permasalahan atau aduan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kebajikan pelajar.